Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. InsyaAllah seperti biasa tuan-tuan, dalam sekitar setengah jam ini kita menyusuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sementara kita beriktikaf di sini. Dalam maksud untuk kita mengisi masa ini sebelum kita bersemayam Jumaat ni. Alhamdulillah pada hari ini kita menyambung pada ayat seterusnya yang merujuk pada ayat 125 surah Al-Baqarah, iaitu seperti yang kita telah lihat dalam ayat yang lepas, maklumat ataupun penjelasan Allah Subhanahu Wa Taala tentang kedudukan Nabi Ibrahim, di mana dalam kaitan dengan Bani Israel ini, seperti yang saya telah sebut dalam awal-awal ayat sebelum ini pun, bahawa kaitan yang jelas di antara Nabi Ibrahim itu dengan kedudukan Bani Yahudi, iaitu kita telah melihat beberapa ayat, bukan 125 saya silap, 127. Kita telah melihat hingga 126 pada bulan lepas. Pada pagi ini ialah 127 ayat dalam surah Al-Baqarah, iaitu ayat yang merujuk kepada kedudukan Nabi Ibrahim dan Ismail serta kaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kaitan dengan Bani Yahudi dalam bentuk Ibrahim itu sebagai usul asal ataupun keturunan asal kepada Nabi Muhammad, dan juga kaum Yahudi yang ada sekarang. Ayat 127 itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Saya membaca terus tiga ayat itu kerana berupa kedudukan Nabi Ibrahim dan doa-doanya yang berhubungan dengan kehidupan kita sekarang. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismailu. Ketika pada Nabi Ibrahim mengangkat batu bata ataupun tiang-tiang daripada rumah itu, maksudnya ketika ataupun semasa Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail, wa Ismailu bersama dengan Ismail meletak ataupun mendirikan Kaabah itu, Al-Qawaidah itu tiang-tiang ataupun batu-batu yang menjadi pengukuh kepada Baitullah itu sekarang, Baitullah itu, dia berdoa. Dua beranak itu berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami akan doa kami ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu permulaan ataupun ayatnya. Dengan menyambung doanya dalam ayat 128, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhan kami, jadikan kami ini orang muslim, dua orang muslimai ini kami, iaitu Ibrahim dan Ismail itu muslimai, dua orang muslim kepada Engkau, iaitu orang yang menyerahkan diri kepada Engkau. Muslimin di sini diterjemahkan oleh Al-Qasimi dengan mukhlisin ataupun mukhlisaini, dua orang tu Lakau au jihana, iaitu orang yang mengikhlaskan pada Engkau akan penumpuan kami. Seperti yang kita lihat dalam ayat-ayat lain lah, perkataan aslama wajhahu lillah, maknanya menyerahkan muka pada Allah. Doa ini merujuk kepada doa dua beranak ini untuk menjadikan mereka itu muslimin dan diterima segala perbuatan-perbuatan ataupun ibadat mereka itu membina Kaabah itu.
Wa min zurriyatina, begitu juga terimakan daripada zuriat-zuriat kami. Ini menjadi ummatan muslimatan, menjadi umat yang menyerah diri ataupun bermuslim kepada engkau. Warina manasikana, dan tunjukkan apa-apa yang berupa perbuatan-perbuatan ataupun ibadat-ibadat kami ini, dan taubatkan ke atas kami. Sesungguhnya engkau maha mendengar, sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha pengasihani. Itu doa dua beranak ni tuan-tuan semasa membina Kaabah tersebut. Jadi kita lihat bahawa Allah menyebut ayat ini menerangkan doa dua beranak ni. Apa kaitan dengan kita? Kaitannya mudah ya, tuan-tuan mudah faham, iaitu kita ni menjadi Muslim. Ya, kita ni menjadi Muslim adalah sebahagiannya sebagai doa ataupun hasilan daripada doa dua beranak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dua beranak itu berdoa supaya jadikan manusia ini Muslim, daripada zuriat-zuriatnya juga menjadi umat yang menyerah diri pada engkau, dan tunjukkan ya, tunjukkan pada kami akan hasil-hasil kerja kami ini, manasik ibadat kami ini, dan taubatkan ke atas kami. Ini doa Nabi Ibrahim. Ya, yang kita fahamlah seperti penjelasan lepas, dia adalah tok nenek kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejarah Kaabah itu, sejarah Mekah itu mempunyai hubungan historical, hubungan sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, itu maksudnya. Supaya kita ni ada rasa sejarah, ada nostalgia kata orang, ada perasaan kaitan sejarah dengan Nabi Ibrahim. Sebab itu orang Islam ini, terutama yang pergi Mekah ataupun yang menunaikan haji itu, mestilah mempunyai, tentu sepatutnya mempunyai perspektif ataupun pandangan hidup yang luas, terutama dari segi sejarah. Iaitu Kaabah itu, doa Nabi Ibrahim dua beranak ni, ya, hingga doa itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terkesan kepada manusia hingga sekarang, termasuk kita. Termasuk kita. Itu saya sebut orang Islam ni orang yang bukannya agak-agak lokal, agak fanatik kepada bangsa ataupun fanatik pada negara sendiri atau sejarah bangsa sendiri. Tidak. Orang Islam ini luas pemikirannya. Perspektif sejarahnya luas. Terutama dalam kaitan sebagai seorang Muslim, perspektifnya berkait dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi supaya kita merasa dengan perasaan tersebut, dengan itu kita menjadi seorang yang begitu luas, begitu global, malah universal, merentasi tempat dan masa dari segi pemikiran. Bukan kita ni fanatik kepada bangsa sendiri, nampak Melayu je, nampak Cina je, tidak. Malah kita nampak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dalam maksud mengetahui akan sejarah mereka dan kaitan mereka itu dengan kehidupan kita, terutama dengan rukun Islam yang kelima, iaitu haji itu. Jadi haji ini sebenarnya dia membentuk bukan saja pengalaman-pengalaman dengan bangsa lain secara semasa, itu kenal Cina, kenal India, kenal bangsa lain, kenal Mekah tu, tetapi ada elemen historical, ada perspektif sejarah. Jadi fikiran orang-orang Islam ni luas. Dia bukan saja semasa, secara current, secara semasa, secara contemporary kata orang, tapi dia ada nilai-nilai lama, nilai-nilai klasik, nilai-nilai historical. Dan itulah orang Islam ni orang yang berfikiran luas. Bukan saja dia mendalam dari segi masa depan, iaitu melihat akhiratnya, melihat syurga neraka ke diri dia. Bukan saja secara horizontalnya, iaitu tengok kiri kanan, tapi juga secara praktikal, iaitu dulu-dulunya. Dulu-dulunya aku ni, keturunan aku ni, ataupun kaitan kerja-kerja ibadat tu dengan para nabi-nabi. Jadi itu spektrum. Dia membentuk pemikiran dan cara berfikir orang-orang Islam. Itu orang Islam ni tak patut dia tu hanya fanatik pada bangsa saja. Yang fanatik pada bangsa, nampak kepada isu semasa saja, ni orang yang tidak menepati kehendak ataupun sifat sebagai seorang Islam seperti yang dikehendaki oleh Al-Quran. Itu mesej kepada kita. Di samping kita menyedari tempat itu dibina oleh siapa, apa sejarahnya, siapa kita turut beribadat, kita mempunyai perspektif ataupun pemikiran yang luas. Itu orang Islam. Dan di sini apa ni,
Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim mendoakan supaya Allah menampakkan apa yang dia buat ni untuk anak cucunya. Mana sekarang ni kita boleh faham ataupun kita boleh tahu akan Kaabah itu bukan semata batu 4 segi itu, tapi berkait dengan manasik, berkait dengan rukun-rukun ibadat. Dan nampaknya Allah terus menjadikan benar-benar Kaabah, Taubah apa itu sebahagian daripada unsur-unsur ibadat kita, iaitu rukun Islam yang kelima, haji. Seterusnya doa yang agak menarik di sini tuan-tuan, terutamanya kalau tuan-tuan ini dalam profession perguruan. Saya nak mengulas sedikit, saya tumpu ayat 129 ini. Doa dua beranak tu di antaranya ataupun seterusnya berbunyi Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, bangkitkan pada mereka, iaitu anak cucu kami nanti, zuriat-zuriat ataupun keturunan manusia nanti lah, rasulan, seorang rasul minhum, dari kalangan mereka. Di sini kita nampak bahawa pelantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan semata-mata dalam kaitan dianya nabi terakhir, susunan yang Allah susun begitu, tapi dia berkait dengan doa oleh Nabi Ibrahim sendiri. Jadi kita ni yang berimankan ataupun dari segi rasulnya, rasul terakhir iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, yang kita rasa rasul ni, Rasul Muhammad ini, Rasulullah ini tak berkait pun dengan nabi-nabi dulu ataupun tak ada kaitan, tak ada kisah. Sebenarnya kelahiran Nabi Muhammad itu pun doa daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Begitu. Jadi kita mesti rasa terhutang budi ke, ada kaitan perasaan ke, ada pemikiran kenangan ke kepada dua beranak ni, kerana Rasulullah itu sendiri adalah hasil daripada doa-doa beranak daripada kalangan mereka. Tapi dia tak sebutlah nama Muhammad ataupun sesiapa yang tertentu, dia sebut rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka, daripada kalangan anak beranak aku ni. Ini juga dikaitkan bahawa tidak benar rasul itu ataupun tidak benar pendirian orang-orang Yahudi itu sekarang, yang melihat maknanya rasul itu tidak disahkan ataupun tidak diterima Muhammad sebagai rasul, kerana Nabi Ibrahim dan Ismail tidak menyebut mana-mana yang tertentu. Ia disebut seorang rasul daripada kalangan mereka, dan yang terakhir ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjanya atau tugas rasul itu disebut dalam ayat ini secara tersusunnya ialah, pertama, yatlu alaihim ayatika, membaca ke atas mereka ayat-ayat engkau. Satu. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba, iaitu mengajar mereka akan kitab. Yang tiga, wal hikmah, iaitu mengajar mereka akan hikmah. Dan yang keempat ialah wa yuzakkihim, iaitu mensucikan mereka. Sesungguhnya engkau maha gagah dan lagi maha bijaksana. Okay. Jadi seorang rasul itu tuan-tuan ada 4 elemen ataupun 4 ciri dari sudut pendidikannya kepada manusia. Yang ni penting untuk diperhatikan, terutama mereka berprofesion ataupun berkerjaya sebagai guru ataupun pensyarah. Jadi saya tafsirkan terus. Dalam konteks Rasulullah, seperti yang kita tahulah, dia telah membuat benda itu. Seorang guru, seorang pensyarah ke, seorang pendidik ke, sepatutnya dia melihat ini sebagai satu tugas, kerjayanya itu sebagai tugas sebagai seorang rasul. Rasul itu guru pertama, guru teragung dalam kehidupan kita. Jadi kalau dia tu seorang guru sekarang, seharusnya Muhammad itu atau Nabi Muhammad itu contoh, ataupun idola tertinggi lah, ataupun ikutan tertinggi dari segi profession mereka. Apa yang menjadi tugas Rasul? Pertama, yatlu alaihim ayatika, membaca ke atas mereka ayat-ayat engkau. Ayat-ayat engkau ni ayat-ayat yang engkau turunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat itu ialah Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu kita lihat bukan saja mengandungi aspek-aspek keagamaan, juga mengandungi aspek-aspek sains, teknologi, dan sistem-sistem undang-undang dan lain-lain. Seperti yang saya pernah sebut, kandungan Quran itu yang berkaitan dengan agama lebih kurang 600 hingga 700 ayat sahaja.
Yang 6,000 lagi tu maknanya berkaitan dengan berbagai-bagai politik, ke ekonomi, ke sosial, aspek sains, teknologi pun dan lain-lain ada dalam Quran. Mana ayat-ayat engkau itu bukan saja ayat-ayat mengenai sembahyang. Jadi sebagai seorang guru semasa, guru sekarang, katalah kita ambil seorang guru sains, guru biologi, guru astronomi, guru geografi, guru fizik, kimia lah dekat sekolah, dekat universiti tu. Okey. Perkara pertama yang mesti dilakukan oleh seorang guru tu, katalah dia guru sains, ialah membaca ayat-ayat Tuhan engkau. Jadi mungkin guru sains akan tanya saya, ayat mana? Ayat tu kena buat khusus dengan saya. Ayat mana? Lebih kurang 1,000 lebih ayat-ayat Quran mengenai sains. Yang saya takutnya guru sains masuk kelas sekarang ni terus mengajar Alkitab. Wa ya'allimul kitabah, tak baca ayat Quran. Dia tak tahu sebenarnya. Dia tak tahu ayat mana mengenai dengan tajuk dia itu. Dia mengajar graviti katalah. Okay? Dalam fizik yang saya belajarnya ada konsep graviti ataupun reality graviti. Dia tak tahu di Al-Quran tu ada ayat mengenai graviti. Jadi dia masuk kelas, dia tak baca pun ayat Quran. Tentang dia tak mula pun dengan bismillah. Sebab dia guru sains. Logik dia kalau ustaz mulakan kelas dengan bismillah sebab ustaz ngajar agama. Masuk kelas pun ajar anak-anak murid langkah kaki kanan masuk kelas, baca doa. Allahumma ftahli abwaab rahmati. Itu ustaz buatlah. Lepas tu ustaz mulakan dengan Al-Fatihah biasanya, kena lebih formal ataupun menyebut ayat Quran. Di sini membaca ayat-ayat Allah. Dan berakhir nanti pun seorang ustaz mestilah berakhir dengan mungkin dengan secantiknya kita sebut ayat-ayat Quran jugalah ataupun kita menyebut doa-doa kan. Jadi benda ni tidak dipahami oleh seorang guru sains sebagai etika kerjanya. Bagi dia tak perlu, itu kerja ustaz saja. Itu pandangan yang salah, yang silap. Seorang guru sains, saya terus nak masuk sebagai contoh mudah mestilah dia membaca ayat Allah dulu. Dia cari ayat Allah mana, ayat-ayat Quran mana yang berkaitan dengan tajuk dia itu. Saya nak cadangkan kalau ada guru sains, guru kimia, guru fizik di sini, tuan-tuan beli buku, sebuah buku yang bernama Quranic Sciences oleh Abdul Rahman. Tebal agak tebal ni. Dalam bahasa Inggeris. Mudah je bahasanya. Dia memuatkan semua ayat-ayat Quran mengenai sains. Dari segi tajuk tu berbagai-bagai aspek dalam sains ada ayat Quran rujukan. Jadi tuan-tuan yang mungkin guru sains ni tak tahu bahasa Arab, kurang-kurang dia beritahu ayat mana, surah mana. Lepas tu, kalau dia nak dapat sumbangan ustaz ataupun dia suruh ustaz juga belajar sains, dia beritahu anak murid dia. Murid-murid lepas ni pergi tanya ustaz, ayat tu bunyi macam mana dan apa makna dia. Barulah ustaz tu terpaksa bersyarah tentang sains juga. Kalau tidak dia duduk seronok tentang fiqh saja. Ustaz ni tak tahu juga. Dia sentuh ayat Quran tu lebih kurang 700 ayat saja. Ustaz macam saya ni. Ustaz. Jadi dia seronok 600 ayat je. Ayat setara, ayat fizik, ayat kimia tak tahu. Jadi kalau guru sains tu nak perkenalkan ustaz tu boleh. Suruh anak murid pergi tanya ustaz tu ayat ni maknanya apa. Baru menggelabah ustaz tu. Itu bukan maksud nak perkenal tak perkenal. Maksud saya guru sains tu boleh mendapat bantuan daripada seorang ustaz tentang ayat itu, apa makna dia, dan cuba bincang dalam kaitan dengan makna ayat itu terhadap subjek yang diajar oleh guru sains. Itu tugas yang disebut sebagai elemen pertama sebagai seorang guru, iaitu yatlu alaihim ayatika. Tapi duka cita tuan-tuan, maknanya dalam pendidikan yang diterima oleh guru-guru kita di maktab-maktab guruan, di maktab-maktab latihan maksudnya tidak dilatih demikian. Saya rasa mungkin antara tuan-tuan ni pernah keluar daripada maktab kot. Ada masa berlatih mengajar kimia tu, ada rujuk ayat Quran mana tentang kimia, tentang fizik. Saya rasa tak ada, Nampak kena tukar kerajaan baru ada nampak. Lebih kurang begitulah. Pertama. Yang kedua, barulah masuk silibus. Iaitu wa yu'allimumul kitab, iaitu mengajar kandungan fizik itu. Kitab tu maknanya buku. Sama ada buku dalam bentuk Quran ataupun biasanya kalau sains buku sains kan. Jadi yang keduanya mengajar sains tu, iaitu yang berupa silibus atau kandungan hari itu. Itu yang kedua.
Pertama kena sebut ayat Quran dulu yang berkaitan dengan sains tu, tajuk itu. Yang kedua kandungan. Yang mungkin 40 minit atau sejam tu telah pun dirancanglah kandungannya tajuk itu. Yang ketiga, selain daripada ataupun dengan mengajar Quran dan kandungan tadi, masa terhasillah al-hikmah, iaitu kebijaksanaan. Wisdom kata orang putih. Jadi guru bukan saja mengajar tentang knowledge, tentang pengetahuan, tapi dia juga mengajar tentang kebijaksanaan. Iaitu dilihat dalam konteks ini ialah tindakan-tindakan oleh murid-murid itu dalam kehidupan mereka. Iaitu mereka ada wisdom, ada kebijaksanaan. Selepas dia tahu, dia menjadikan ilmu itu, maklumat itu sebagai ilmu. Iaitu ahli-ahli teori ilmu ini dia kata, yang berupa maklumat itu ataupun akal kita ni hanya menerima maklumat. Akal ni, macam tuan-tuan sekarang, saya sebut, masuk dalam fikiran tuan-tuan, itu baru maklumat. Baru maklumat. Tapi tuan-tuan fikir, olah dia dan tuan-tuan telan atau bawa menjadi pegangan. Bawa menjadi pegangan ataupun isi hati. Itu barulah ilmu. Kemudian tuan-tuan bertindak mengikut fikiran yang betul tu dan perasaan yang dah komited itu, barulah itu wisdom. Barulah orang panggil bijaksana. Maknanya bijaksana ni juga mengaitkan hasil kerja-kerja itu dengan akhirat. Itu bijaksana. Iaitu dia buat kerja tu kerja-kerja yang halal, kerja-kerja yang berpahala. Barulah orang tu bijaksana. Sebab tu orang tua kata bijaksana. Tidak ada perkataan bijak sini. Bijaksana mana bijak sampai ke sana, iaitu sampai ke akhirat. Tapi kalau orang jurusan itu kata matahari itu beredar mengikut orbitnya, itu adalah natural law. Itu tidak bijaksana. Bijak sini je dan salah pun. Allah menyebut wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, zalika taqdirul azizil alim. Ini ayat dalam surah Yasin yang tuan-tuan selalu baca malam Jumaat. Baca pula di rumah. Baca pula malam Jumaat tu ada strategi tu, ada strategi sebab malam Jumaat baru kahwin kan. Baguslah untuk meletak benih yang baik kan. Baca surah Yasin malam Jumaat, lepas tu berjimat. Terus terang ni. Tapi yang tuan-tuan baca tu ayat mengenai peredaran bumi dan matahari. Patutnya ayat itu dibaca dalam makmal. Guru sains dia baca dalam makmal. Kan sepatutnya. Saya kata sepatutnya tu bukan makna tuan-tuan tak boleh baca malam Jumaat tu. Tapi kalau tengok dan faham makna, ayat itu sepatut dibaca dalam makmal. Matahari itu beredar mengikut orbitnya. Itu adalah takdirul azizil alim. Itu adalah penentuan oleh Allah yang maha berkuasa, maha mengetahui. Itu adalah the law of God. Itu adalah undang-undang Tuhan. Tapi guru sains kita kata itu adalah natural law. Undang-undang semula jadi alam. Tidak kufur. Kata-kata tu kufur. Terutama kalau dia faham pula dari segi teori Darwin yang mengatakan alam ni tercipta sendiri. Melalui teori Big Bang. Kita tahu teori Big Bang kan. Alam ni tercipta sendiri. Dalam Kristian pun dia menyebut Allah sebagai dia creator, pencipta. Sekali lagi Kristian dia kata bila Allah mencipta alam, lepas tu dia naik ke aras yang atas. Selepas 6 hari cipta tu dia naik tu, dia putus daripada alam. Alam ini berjalan sendiri. Tapi Allah mencipta. Dia cipta and then he let the universe run by itself. Macam gitulah. Bahasa Inggerisnya, dia cipta alam dan biarkan alam itu berjalan sendiri. Itu pemikiran Kristian. Tuhan mencipta, tidak mentadbir. Tuhan hanya ilah, dia tidak rububiyah. Dalam Islam, Allah itu ilah, uluhiyah. Dia mencipta dan dia mesti disembah dan dia juga mentadbir, rububiyah. Itu tauhid kita. Tapi sains tadi bukan setakat tidak rububiyah, tidak uluhiyah pun. Tapi mungkin Darwiniyah lah kot. Maknanya teori dari segi Darwin. Kata-kata itu sudah tentu tidak bijaksana. Hanya bijak di sini. Terhasil sebagai seorang ahli sains, tapi tidak ada pahala di akhirat. Kalau kata-kata pula berterusan dengan sedar, bukan setakat tidak ada pahala di akhirat, malah dosalah, neraka. Segala amalan-amalannya itu terbatal kerana walaupun dia sembahyang, dia berpuasa, dia berzakat, tapi dalam mengajar sains, dia tak mengaku Allah itu mencipta alam. Dengan teori natural law, natural selection. Ini orang sains tahu lah. Jadi saya nak sebutnya tuan-tuan.
Orang Islam ini, dia tidak akan jadi begitu kalau dia bermula dengan ayat Quran. Dia masuk, pesan anak murid, langkah kaki kanan, baca doa. Kelas hari ini kelas fizik. Tajuknya sekian-sekian. Ya. Dia pun mengajar. Ayat Quran yang menyentuh tentang tajuk kita hari ini ialah suruh murid baca ke, murid hafal. Dia tafsir ke boleh 5 minit. Itu saya kata tadi, kalau tak tahu suruh ustaz tafsir masuk kelas dia. Tapi dia sebutlah ini ayat pengisahan yang cikgu tadi ajar. Dalam kelas saya ni murid-murid, saya ustaz, saya tafsirkan ayat ini. Di situ berlaku complementary. Berlaku bantu-membantu. Dan antara ustaz yang tak tahu sains dengan ahli sains yang tak tahu ayat Quran. Tak ada masalah oleh kerana kita terdidik berlatar belakang pada pendidikan sekular yang terpisah. Jadi mesti didekatkan ulama dan intelektual itu menjadi satu dalam konteks gabungan ilmu. Dengan itu dia akan mencipta al-hikmah, kebijaksanaan. Pelajar itu akan keluar bertindak sebagai seorang yang bijak, yang bukan sahaja hasil kerjayanya menghasilkan wang dan pendapatan duit, tapi juga menghasilkan pahala di akhirat. Itulah barulah bijaksana. Kalau hebat tu, mana bijak sini je lah. Tak ada pun istilah bijak sini. Ya adanya bijak hingga ke sana. Tapi kalau tidak didasarkan pada ayat Quran, kepada kandungan-kandungan Quran, pada kandungan Allah, maka orang itu tidak bijaksana. Mungkin dia intelektual saja, tapi tidak berciri ulama. Itu penting kita faham dalam konteks ilmu. Yang keempat, wa yuzakihim. Ini amat penting, iaitu guru tu mesti memastikan berlakunya satu proses tazkiyah kepada murid-muridnya. Berlaku proses tazkiyatun nafs, pembersihan diri, pembersihan jiwa, pembersihan fikiran. Kita ni selalu sebut tazkiyatun nafs dalam konteks di surau agama majlis tazkirah saja untuk tazkiyatun nafs. Buku-buku tazkiyatun nafs itu hanya merujuk pada amalan-amalan keagamaan. Saya tak kata salah. Tapi saya nak sebut guru sains juga mesti memastikan berlakunya penyucian jiwa melalui kelas fiziknya, iaitu mencucikan jiwa murid-muridnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melakukan syirik. Kalau ayat tadi tentu berlaku satu syirik. Pagi tadi la ilaha illallah, tiada Tuhan yang mencipta melainkan Allah. Pukul 9 mengajar fizik. That's the natural law. Jadi iman pagi, kufur dalam amal. Tengah hari sampai zuhur pula, iman pula kan. Asyhadu an la ilaha illallah, masa tahiyat lah. Tahiyat akhir dan tahiyat awal pun kita baca asyhadu an la ilaha illallah. Masuk amal pukul 2, natural law pula. Nabi pernah berpesan. Ingat, di antara bahaya kamu beriman pagi, berkufur petang. Maknanya beriman maghrib tu, berkufur malam. Ada berlaku begitu. Ini bukan cerita orang tukar agama. Tak ada orang tukar agama kan. Pagi agama Islam, petang ateis, malam pula agama Kristian. Dekat nak tidur pula tak mengaku Tuhan, tak ada. Kecuali orang gila lah. Tapi melalui profession dia mungkin berlaku. Iaitu pagi la ilaha illallah sembahyang subuh. Mengaku lah kan. Tapi pukul 9 masuk makmal, that's the natural law. Lepas tu zuhur sembahyang pula. Mengaku pula asyhadu an la ilaha illallah. Masuk kelas makmal pula petang tu dengan murid-murid. Benda yang sama, natural selection katalah. Jadi berlaku kufur beriman ni dia boleh berlaku melalui profession yang tidak sebegini. Jadi ingat tuan-tuan, saya ulang balik benda tu, iaitu tugas yang keempat tu, tugas seorang guru, termasuk guru sains, guru kimia, guru fizik pun memastikan sucinya hati murid-murid tu. Jangan berlaku syirik. Tapi kalau guru tidak dari segi pedagogi atau kaedah mengajarnya tidak sedemikian, sudah tentu mungkin terlibat dengan soal-soal kesyirikan. Menganggap bahawa natural law itu sebagai satu sistem. Kemudian pada tengah sembahyang pula mengaku Allah yang mencipta. Jadi kita mensyirikkan suatu kuasa lain dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan ingat, saya ulang balik, doa Nabi Ibrahim lagi supaya berlakunya lahirnya seorang Rasul. Rasul itu dalam pengajarannya mestilah membaca ayat-ayat Allah yang pertama dan mengajar Alkitab, iaitu mengajar ilmu kandungan tu. Kalau fizik, kalau kimia lah. Kalau ilmu ekonomi lah. Wal hikmah, iaitu mengajar kebijaksanaan. Mencipta kebijaksanaan. Bukan saja mencipta kemahiran.
Saya ada satu komen tentang dari segi pembawaan masyarakat kita sekarang ni. Saya dengar agak lumrah sekarang disebut tentang modal insan. Saya bukan mengkritik orang ni, tapi saya tak setuju dengan istilah modal insan. Kerana bagi saya, insan itu bukan setakat modal. Dulu kita ada istilah yang baik. Tahun 70-an, 80-an dulu, saya ingat lagi dibawa oleh terutama kawan-kawan dalam Tarbiyah Abim. Kata beliau Islam Malaysia masa itu, istilah yang digunakan ialah insan kamil. Kan? Pernah ingat? Tapi tenggelam insan kamil bila korporat menguasai pendidikan. Bila pendidikan menjadi bisnes. Commercialization of education berlaku. Orang pun memperniagakan pendidikan, bukan sekolah nak meniaga, bukan sekolah nak meniaga. Dan mudah kalau ada kabel politik, iaitu dapat pinjaman PTPTN. Kolej itu akan hidup. Tapi kalau ia tidak senada dengan pihak-pihak berkenaan, sekolah itu tutup juga. Ya. IPPTS Perlis dah tutup dah. Apa cerita? Itu cerita yang menyanyak hati lah. Ya. Tapi saya pelik, sebuah kerajaan negeri nak handle sebuah kolej pun tak boleh. Ya, seteruk-teruk kerajaan Kelantan pun boleh ada kias. Ya, negeri yang duitnya dirompak pun. Tapi boleh buat. Kenapa begitu? Saya agak terkilang kerana saya pergi membuat penilaian kolej itu dulu sebagai wakil LAN, MQ, Malaysian Qualification Agency. Saya ahli panel. Baca mari dulu tu, tutup. Saya kata sedih lah kan, sedih. Tapi maknanya pendidikan tu telah di-commercial. Jadi saya tengok misi pendidikan itu ialah modal insan. Saya pun tegur, saya pun berpendapat kita sebut insan modal. Modal insan menjadikan manusia itu semata-mata modal. Kalau insan modal, mana dia itu insan. Tapi dia juga sebagai modal kepada negara. Kan? Kalau itu insan modal, mana dia itu sebagai modal je lah. Kalau kita sebut insan modal, mana dia itu manusia. Di samping sebagai seorang manusia juga boleh menjadi modal, boleh menjadi aset bagi negara. Tapi perkataan yang pernah dipopularkan menjadi suatu misi pendidikan kita dulu tahun-tahun 70-an 80-an, saya rasa tuan-tuan masih ingat, insan kamil, insan sempurna. Walaupun tidaklah sesempurna dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak sama, tapi kita maknanya berusaha mencipta manusia yang kamil, yang sempurna, mungkin dari segi konsepnya. Tapi mungkin ada masalah dari segi perlakuan. Tidak tanduk dia tu sebagai manusia masih lagi ada masalah, kelemahan-kelemahan dia pengaruhi kan. Tapi sekurang-kurangnya konsepnya betul. Dia adalah insan kamil. Sebagaimana ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dunia pendidikan kita dipengaruhi oleh corporatism, commercialization, lalu berlakulah apa yang ada sekarang. Jadi saya berpendapat harus kita kembalikan kepada ideal asal kita pendidikan dalam Islam, iaitu menjadikan insan kamil. Termasuk melalui subjek-subjek sains dan teknologi. Saya minta maaf, 2-3 minit saya ambil tuan-tuan, dah masuk tu kot. Saya nak sebut begini, jangan kita berfikir bahawa subjek agama sahaja yang membuatkan manusia jadi manusia, menjadi insan kamil. Sebenarnya sains itu lebih berupaya menjadikan manusia itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang mengkaji sains secara Islam, akan menyedari berkuasanya, betapa agungnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala melalui penemuan-penemuan sains. Apa kita maksudnya? Penemuan-penemuan sains itu akan menyebabkan orang berkata, Masya Allah, hebat ciptaan Allah. Kita kaji daun pun, selai daun kan. Selai daun senyap-senyap dia tu ada proses fotosintesis. Dia mendapat sumbangan cahaya matahari. Dia mengeluarkan oksigen. Kemudian yang hirup oksigen tu kita lah penumpang hirup. Rupanya daun tu berbekal oksigen pada kita. Masya Allah. Bila sebut Masya Allah, maknanya hebatnya Allah dalam penciptaan tersebut. Lalu orang itu akan menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau pengajaran itu secara sekular, tidak bermula atau tidak berpedagogi macam ni, dia akan menyesatkan. Dia akan menyesatkan, oh great. Ada dia katalah dia apa? Dia tak kata Tuhan. Dia merasakan sesuatu yang hebat, ya hanya secara terpisah daripada Tuhan. Dia rasa miracle. Daun ni miracle. Pelik. Tapi dia tak sebut Subhanallah. Dia tak sebut Allah. Kan? Jadi sebenarnya guru sains lebih dapat mendekatkan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui penemuan-penemuan sains yang pelik-pelik itu, yang begitu membantu kehidupan kita. Kita terhutang budi dengan
dengan benda itu melalui penjelasan oleh sains. Jadi kita akan menjadi lebih dekat dengan Allah. Tapi dalam fikiran kita, kalau mengaji sains ini lagi jauh dengan agama. Kena mengaji tauhid fiqh, masuk Quran Arab baru dekat dengan agama ya. Kena mengaji tahfiz baru dekat dengan agama. Tak apa, tahfiz juga. Kita buat tahfiz Quran. Kita ada sekolah-sekolah tahfiz Quran. Kalau sains tahfiz, sains tahfiz. Mana sains dan hafazan Quran. Itu telah ada dan di Selangor pun ada. Itu usaha kita. Tapi nak ceritanya, seorang guru tu, sains itu, dia akan lebih berupaya mendekatkan manusia kepada Allah kalau dia ikut kaedah mengajar yang begini. Ada 4 komponen ini. Dia akan menjadikan manusia terlebih patuh, lebih dekat dengan Allah SWT. Yang kita rasa lebih jauh, makin jauh bila belajar sains ni, sains yang dicipta oleh Barat. Atau sains yang tidak mengikut pattern ini. Itu sains konvensional yang sedang berlaku sekarang. Seorang ustaz macam saya mengaku saya ustaz, jangan kata saya ulama, ustaz boleh lah kot. Maknanya dapat menafsirkan ayat Quran secara literal. Hari ini pun saya menafsir secara literal. Tapi kalau seorang ahli sains yang faham Quran, dia dapat menafsirkan ayat Quran secara saintifik satu, lepas tu secara apply, dia dapat melaksanakan ayat Quran itu secara jentera, secara mekanisme hidup, secara alat menjadi kegunaan kita. Iaitu dia menafsirkan ayat Quran menjadi alat teknologi kerana kita guna. Jadi seorang ahli sains dia boleh menafsirkan Quran lebih daripada seorang ustaz. Tapi kalau dia tafsir Quran dia betul lah. Tapi kalau dia tak berdasarkan Quran, dia mencipta bahan, mencipta alat teknologi tanpa ayat Quran. Kan? Jadi dia tidak menafsirkan Quran. Kadang-kadang dia menafsirkan secara Barat, menjadilah terkesan buruk ataupun kesan buruk pada akidah lah. Itu tidak mengakui kewujudan Allah SWT. Saya menawarkan begini tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ni di antara ahli-ahli lembaga pengarah sekolah, kolej ke, hatta pasti ke, ataupun sekolah tadika pun yang ada pengajaran-pengajaran sains ni, saya ada modul pengajaran sains secara Islam. Boleh 2-3 slot satu hari, kursus. Kita betulkan pemikiran guru-guru sains tu. Kalau tentu ada 2 orang, 3 orang guru di sekolah tu, pakat dengan sekolah lain. Boleh 10 orang, 15 orang tak apalah. Sebab kalau 5 orang ni rugi masa lah. Saya suntuk peserta kursus 5 orang. Jadi saya tetap urus lah. Kita pakat ramai-ramai. InsyaAllah guru tu akan faham dengan betul. Saya takut guru pun tak perasan ada ayat Quran, ada ayat sains dalam Quran. Berat. Jadi kita haraplah tuan-tuan berusaha dan menyambut dan kita boleh bekerjasama. Dan antara kandungan modul tu ialah ayat ini. Ayat ini menerangkan pada mereka akan ayat ini secara apply dalam profession mereka insyaAllah. Jadi tuan-tuan, saya panjang sikit, minta maaf. Nak sebutnya betapa ayat 129 ini ialah panduan kepada mereka terutama yang berprofession guru dalam pendidikan supaya mengaplikasi ataupun melaksanakan kaedah ini dalam pengajaran. Dengan itu, kita orang kata tak payah jadi ulama lah sebab kita tak mengaji pengajian Islam. Tapi kita menjadi pewaris guru, menjadi warasatul anbiya dalam kelas sains. Mewarisi kerja-kerja Rasulullah dalam kelas kimia yang kita dilantik menjadi gurunya. InsyaAllah. Begitu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.